Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 kriteria pukul 1 akan membenarkan laporan penilaian awakan dan 4 pusat pembangunan kemahiran industri dan pengurusan Kismet dalam pembangunan modal insan di Sungai Petani Kedah. Saya Muhammadnya Zohra binti Abdul Razak. Ini para ibu binti Saad. Ini saya ini Syazwani binti Zamri dan di ujung sana Nitya anak perempuan Mahidran. Okey, saya akan memperkenalkan tentang latar belakang Kismet. Iaitu Kismet lebih dikenali sebagai Kedah Industrial Skills and Management Development Center. Kismet ditubuhkan pada tahun 1993 yang berobjektifkan untuk menyediakan latihan dan pembangunan modal insan kepada pekerja industri. Dan seterusnya di bawah rancangan Malaysia ke-9, Kismet dibentukkan sejumlah 15 juta bagi tujuan mendapatkan dan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan-kemudahannya. Dia di bawah program pembangunan kemahiran Kedah, dan dari situlah Kedah telah merancang untuk menubuhkan pusat pembangunan kemahiran sendiri, iaitu Kismet ini telah mula beroperasi pada tahun 1993 November, dan Kismet lebih dikenali sebagai pusat latihan pembangunan yang utama di kawasan wilayah utara dan menjadi hub utama dalam pembuatan sektor yang berteknologi tinggi. Okey, seterusnya Kismet mementingkan keseimbangan pembelajaran antara teori dan praktikal. Dalam berdasarkan pembelajaran di Kismet, mereka menekankan tentang 30% pembelajaran teori dan selebihnya sebanyak 70% pembelajaran secara pendekatan praktikal. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang visi Kismet. Okey, visi Kismet ialah untuk menjadi pusat kecemerlangan latihan pendidikan teknikal dan vocational atau lebih dikenali sebagai TVET dengan akreditasi mereka untuk mencapai pengiktirafan global dan antarabangsa. Okey, baiklah, saya akan menerangkan tentang visi Kismet. Okey, visi Kismet yang pertama ialah menyediakan program latihan TVET yang bertaraf antarabangsa dan memenuhi industri tempatan antarabangsa. Okey, yang kedua, Kismet turut menyediakan peralatan dan kemudahan teknologi yang seiring dengan perkembangan teknologi yang masa kini. Dan yang ketiga, Kismet juga turut bekerjasama dengan pembuatan antarabangsa lain untuk mencapai akreditasi global. Okey, baiklah, saya akan menerangkan nilai-nilai murni Kismet yang telah didasarkan sendiri oleh pihak Kismet. Okey, dia ada 6 nilai murni. Okey, yang pertama K stands for knowledge, iaitu Kismet komited dalam menyampaikan dan menyebarkan pengetahuan kepada pelajar-pelajarnya. Yang kedua iaitu innovation, I for innovation. Kismet sangat menekankan kreativiti dan inovasi dalam penyampaian perkataan mereka. Yang ketiga ialah skill, S stands for skill. Kismet sentiasa konsisten dalam melahirkan tenaga yang mempunyai skill yang tinggi. 4 M stand for modern. Kismet sentiasa seiring dan mengikuti perkembangan teknologi yang moden dan terkini yang baharu. 5 E for excellent. Kismet berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir C stand for competent. Mereka sentiasa bersikap competent dalam kerja berpasukan. Terdapat 6 bidang dan latihan pembelajaran yang ditawarkan di Kismet, iaitu teknologi, reka bentuk dan desain, maritime, pengurusan, IT teknologi dan safety and health. Agensi-agensi yang terlibat dalam membina Kismet adalah Federation of Malaysian Skills Development Center atau FMSDC, dan tanah dan kewangan dikaja sepenuhnya oleh Kerajaan Pusat, dan para pelajar yang ingin melakukan pinjaman boleh melakukan pinjaman dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK. Dan Kismet juga mempunyai kerjasama dengan
melalui pembelajaran yang dijalankan melalui bidang kemahiran dan juga bidang insaniah bagi beliau menghadapi sektor pekerjaan kelak. Yang kedua adalah untuk menilai keberkesanan pusat pembangunan kemahiran industri dan pengurusan kerja terhadap pelajar mereka untuk menghadapi jabaran dunia pekerjaan selepas menamatkan perjanjian di sini. Lokasi kajian kami yang kami lakukan adalah di Jalan PKNP 1/1 kawasan perindustrian Sungai Petani Kedah. Ini adalah metodologi kajian yang kami jalankan melalui 3 bentuk, iaitu dengan pemerhatian, soal didik dan pembuat. Pemerhatian dilakukan dan untuk membuat pemerhatian dan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dijalankan di KISMET kepada pelajar mereka. Seterusnya adalah soal didik. Kami mengedarkan borang soal didik untuk diisi kepada pelajar dan juga tenaga pengajar mereka dan juga staf. Dan yang terakhir adalah dengan kaedah temubual, iaitu menjalankan temubual bersama kaki tangan KISMET untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan KISMET. Dan sebab itu barulah soal didik dilakukan. Respon kajian kami terdiri daripada pelajar, tenaga mengajar dan kaki tangan. 40 orang terdiri daripada pelajar KISMET. Memandangkan pada waktu ini kajian kami dilakukan, pelajar baru sahaja mula bercuti dan kami tidak dapat respon yang ramai daripada pelajar. Dan seterusnya adalah 16 orang daripada tenaga pengajar KISMET dan 3 lagi daripada kaki tangan KISMET terdiri daripada pegawai perpustakaan. Saya meneruskan dengan training program ataupun latihan kemahiran. Terdapat 4 kategori latihan kemahiran. Yang pertamanya adalah Workers Technical Transformation Program WTTP yang ditawarkan khususnya untuk pelajar lepasan SPM. Yang keduanya adalah Industrial Skill Enhancement Program ataupun program peningkatan kemahiran industri, ditawarkan khususnya untuk lepasan graduan. Yang ketiganya pula ialah Corporate Training. Ini program yang dibuka secara orang awam boleh join program ini. And then yang keempat pula ialah One Malaysia Green. Yang ini pula untuk organisasi-organisasi yang berdaftar di bawah HRDF, iaitu Human Resource Development Fund. Kajian kami melibatkan 40 orang responden daripada pelajar. Carta ini menunjukkan tentang kelulusan pelajar. Kebanyakan pelajar yang belajar di KISMET, kebanyakannya terdiri daripada pelajar lepasan SPM. Diikuti dengan pelajar lepasan ijazah yang merangkumi 30%. Yang seterusnya grafik ini menunjukkan pasal bidang latihan dan pembelajaran. Kebanyakan pelajar macam lebih berminat untuk mengikuti bidang IT dan teknologi, diikuti dengan bidang desain dan rekod bentuk. Bidang yang macam kurang diminati ataupun macam pelajar yang macam kurang belum mengambil bidang tersebut ialah kesihatan dan keselamatan. Ini pula penilaian kemahiran. Di KISMET dia punya penilaian kemahiran lebih kepada macam mengambil dua aspek, iaitu aspek teori plus dengan aspek praktikal. Baiklah, saya akan terangkan mengenai cara perbezaan di KISMET. Cakupan di sini menunjukkan bahawa cara perbezaan di KISMET dilakukan secara alfabetikal, iaitu perbezaan secara A, B, C dan D. Seterusnya. Seterusnya ialah kemudahan dan kealatan teknologi. Berdasarkan kajian soalan
statistik yang telah kami edarkan kepada pelajar, kami ingin mengetahui tentang tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan dan pengadaan teknologi yang disediakan oleh pihak Kismet kepada pelajar sendiri. Okay. Dekat sini catatan dekat sini menunjukkan bahawa sebanyak 80% pelajar yang setuju dan hanya 5% saja yang tidak bersetuju. Dan ini terbukti bahawa Kismet memang menyediakan teknologi dan kemudahan yang agak baik untuk para pelajarnya. Okey, seterusnya. Okey, di sini menunjukkan salah satu soalan statistik yang telah kami edarkan kepada para pelajar ialah untuk mengetahui tentang cara pembelajaran mereka di institusi Kismet. Okey, graf menunjukkan bahawa sebanyak 70% pelajar daripada responden kami telah bersetuju bahawa telah bersetuju dengan cara pembelajaran di Kismet, iaitu sebanyak pendekatan secara teori dan praktikal. Okey, hanya 75% yang tidak setuju, iaitu seramai 3 pelajar daripada 40 orang pelajar. Berikut adalah cadangan penambahbaikan yang kami berikan di dalam Borasa sendiri, dan secara keseluruhannya pelajar bersetuju dengan cadangan yang kami kemukakan, iaitu untuk menambah kursus kemahiran dan juga meningkatkan kurikulum. Secara keseluruhan, separuh daripada pelajar tidak bersetuju untuk menambah jumlah perkara. Okey, seterusnya analisis data tenaga pengajar. Bidang yang diajar terdiri daripada 19% reka bentuk, 19% teknikal dan masing-masing 31% iaitu daripada pengurusan dan juga IT. Antara pendidikan yang diterima oleh tenaga pengajar Kismet adalah seperti yang berikut, iaitu 30% adalah lepasan sijil tinggi pelajar Malaysia antara di bawah, dan kebanyakannya adalah lepasan ijazah sarjana muda yang mewakili 68%, dan 2% lagi adalah lepasan ijazah sarjana. Next. Dan cadangan menambahbaikan yang telah dipersetujui oleh tenaga-tenaga pengajar adalah seperti yang berikut, iaitu menambah tenaga pengajar daripada luar negara, meningkatkan kurikulum pembelajaran, menambah kursus kemahiran yang sedia ada, dan juga menyiapkan pelajar dengan cabaran global dengan memberikan latihan yang senandung dengan luar negara. Saya akan teruskan dengan bahagian cadangan dan penambahbaikan. Dalam Borasa sendiri kami ada juga satu soalan terbuka yang menanyakan pasal macam cadangan dan penambahbaikan daripada pelajar dan juga tenaga pengajar. Okey, ini antara cadangan penambahbaikan daripada pelajar. Daripada 40 responden kami, 18 pelajar memberi cadangan dan penambahbaikan 11 responden berpendapat bahawa program Kismet sangat berkesan dan program ini merupakan satu program yang bagus. And then antara cadangan dan penambahbaikan yang diberikan oleh pelajar adalah seperti menyediakan lebih banyak peralatan pembelajaran yang terkini dan yang moden, and then memperbanyakkan aktiviti luar seperti terlibatkan diri dengan lawatan sambil belajar, menaikkan offline wifi bagi memudahkan pencarian maklumat. Ini pula daripada cadangan dan penambahbaikan daripada tenaga pengajar dan keundangan. Antara cadangannya ialah menambahkan lagi kursus kemahiran untuk ditawarkan kepada pelajar dan meningkatkan tempoh latihan pembelajaran. Currently, dia punya maksimum tempoh pembelajaran dan latihan di Kismet adalah 2 tahun. Diorang mencadangkan untuk meningkatkan dia punya tempoh pembelajaran dan latihan di Kismet. And then menambahkan bilangan tenaga pengajar serta meningkatkan kemahiran berkomunikasi, khususnya dalam kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Okey, secara kesimpulannya daripada hasil kajian kami, daripada
bahawa pelajar yang belajar di Kismet mereka dapat menguasai kepakaran dalam sesuatu kemahiran yang dipelajari di Kismet, serta kemahiran yang dipelajari itu dapat diaplikasikan secara langsung dalam alam pekerjaan. Kaedah pengajaran juga yang sangat berkesan dan efektif yang digunakan untuk mempelajari khusus kemahiran. Seperti mengambil kira dua aspek iaitu teori dan juga praktikal. Program Kismet yang dijalankan di Sungai Petani Kedah sangat berkesan dan mencapai matlamat untuk membangunkan model insan yang berkualiti tinggi. Terima kasih. Ada lagi Mahindra. Okey, nilai murni Kismet, kita boleh tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai murni Kismet. Okey, yang pertama ialah pengurusan safety and health dan juga itu tadi itu ini IT